أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 16, baris yang ke-9 daripada atas. Surat 16, baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan martabat yang keempatnya, sembahyang yang memada pada niatnya pada niat sembahyang dengan qasad dan ta'arud dan ta'ayyun nafsah arti ta'ayyun nafsah menentu akan dirinya imam ataupun makmum, iaitu martabat yang keempat, iaitu sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasad dan ta'arud dan ta'ayyun dan ta'ayyun nafsah ni sembahyang Jumaat. Dan seumpama sembahyang Jumaat sembahyang qasar, kerana wajib padanya pada sembahyang qasar niat qasar. Dan martabat yang keempat, kedudukan niat yang keempat, dia ada 4 martabat niat. Jadi 4 martabat niat ni, 4 kedudukan niat, iktibar kira kepada juzuk niat. Juzuk niat tu, hak martabat yang pertama juzuk niat, hak wajibnya satu sahaja, iaitu qasad, aku nak sembahyang. Martabat yang kedua ada 2 juzuk, qasad dan ta'ayyun. Aku nak sembahyang, qasad, ta'ayyun, nyatakan apakah nama sembahyang: Isra, Duha, Witir, Tarawih. Itu ta'ayyun. Qabliyah Zuhur, Ba'diyah Zuhur, contohnya itu ta'ayyun dia panggil. Raya haji, raya puasa tu ta'ayyun. Gerhana matahari, gerhana bulan, itu ta'ayyun. Itu martabat yang kedua, yang mana juzuk dalam niatnya pun ada 2, qasad dan ta'ayyun. Martabat yang ketiga pula, juzuk niat dianya 3, qasad, ta'arud, ta'ayyun. Ta'arud ni datangkan niat fardu. Ini sembahyang fardu lah ni. Hak martabat yang ketiga ni, martabat yang pertama sembahyang sunat mutlak, qasad sahaja. Martabat yang kedua sembahyang sunat yang ada waktu, dan juga sembahyang sunat yang ada sebab, qasad dan ta'ayyun. Martabat yang kedua 2 juzuk niat. Hak martabat yang ketiga ni sembahyang fardu. Jadi martabat yang ketiga dia ada 3 juzuk niat, 3 bahagian niat: qasad,
ta'aruk, ta'ayun. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Saja aku sembahyang fardu janazah. Saja aku sembahyang fardu nazar. Contohnya kalau dia nazar. Kalau dapat satu-satu perkara, wajib atas aku sembahyang 2 rakaat. Jadi sembahyang nazar tu wajib. Maka dia pun niat sahaja aku sembahyang fardu nazar. Itu contoh dia. Hak martabat yang ketiga, yang mana juzuk niatnya pun ada 3. Hak martabat yang keempat ni pula ni, juzuk ni ada 4 lah. Ni martabat yang keempat. Mana sembahyang yang memada pada niatnya. Yang memada ni pada sah niat lah. Tapi kalau nak sempurnanya, tu campur dengan sunat lah pulaknya. Sebut bilangan rakaat. Kalau sembahyang tu tunai, sebut tunai. Sebut kerana Allah dalam niat tu. Niat kata memada ni, memada hak wajib. Memada hak wajib. Ada pun nak comel lagi, kena niat jugalah hak sunat-sunat tu. Ni kira hak memada pada wajib niat. Sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasar. Saja aku sembahyang. Dan ta'aruk, kita niat fardu. Dan ta'ayun. Ta'ayun ni nyatakan sembahyang apa? Sembahyang Jumaat contohnya. Dan ta'ayun nafsah. Apa ta'ayun nafsah ni pula yang keempat ni? Artinya ta'ayun nafsah menentukan dirinya imam ataupun makmum. Mana? Iaitu sembahyang Jumaat. Jadi kalau sembahyang Jumaat ni ada 4 juzuk. Saja aku sembahyang fardu Jumaat imam. Sahaja aku sembahyang fardu Jumaat makmum. Dia ada 4 juzuk. Kemudian kalau sembahyang zuhur, apa hukum pula? Imam niat sebagai imam, makmum niat sebagai makmum. Tu. Ni ngaji bab niat ni kita ni. Banyak minggu dah kita ngaji dalam kitab Hidayatus Sibyan. Ngaji bab niat. Ni. Ni cerita sembahyang Jumaat ni. Wajib dalam niat ta'ayyun nafsah. Menentukan diri itu jadi imam. Menentukan diri itu jadi makmum kalau kita makmum. Dan sembahyang zuhur pun macam Jumaat juga. Kita sembahyang berjemaah lah ni. Hak berjemaah. Macam mana pula? Imam ta'ayyun nafsah. Menentukan dirinya imam. Saja aku sembahyang fardu zuhur, imam. Saja aku sembahyang fardu zuhur, makmum. Apa pula hukum niat imam, niat makmum pada sembahyang zuhur? Sembahyang zuhur 3 je wajibnya. Qasar, ta'aruk, ta'ayun. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Dan niat imam apa hukum? Niat makmum apa hukum? Mana ni? Yalah kita kan majmu'ah kan. Kita jadi makmum. Makmum lah. Kan ada imam sini. Depan ni lah makmum. Macam mana niat makmum? Apa hukum niat makmum? Jumaat je wajib niat makmum. Wajib niat imam ta'ayyun nafsah. Menentukan akan dirinya imam ataupun menentukan akan dirinya tu makmum. Wajib kan? 4 juzuk niat ni wajib pada sembahyang Jumaat. Tinggal soalan biar dia suspend dulu, kita cerita kemudian. Dia gitulah, dia tak boleh beri lalu biar dia jadi macam tertanya ni. Guana ni. Dah kita memang saja aku sembahyang fardu subuh makmum. Saja aku sembahyang fardu zuhur makmum. Saja aku sembahyang fardu asar makmum. Apa hukum niat makmum tu? Orang perempuan tak ada macam hak sembahyang hak di waktu ni. Niat makmum. Apa hukum niat makmum? Sebab sembahyang subuh, sembahyang fardu subuh, fardu zuhur, fardu asar, martabat yang ketiga. Hak wajibnya 3 juzuk je. Qasar, ta'aruk, ta'ayyun je. Tak ada situ ayat. Kalau imam sembahyang subuh wajib niat imam.
Kalau makmum sembahyang subuh wajib niat makmum. Tak ada. Hak ta'ayyun nafsah wajib menentukan diri itu sebagai imam, wajib menentukan diri itu sebagai makmum sembahyang Jumaat. Bukan sembahyang hak 5 waktu, hak kita sembahyang hari-hari tu. Hak tu duduk martabat yang ketiga, qasa, ta'arruf, ta'ayyun. Dan seumpamanya, seumpama juga sembahyang Jumaat yang mana ta'ayyun nafsah juga wajib menentukan dirinya. Apa dia ni? Sembahyang kasar. Kerana wajib padanya pada sembahyang kasar, niat kasar. Kena nyatakan dia tu sembahyang kasar. Ni. Hak ni hak bahagian yang keempat. Maknanya, saja aku sembahyang fardu zuhur, kasar. Saja aku sembahyang fardu asar, kasar. Saja aku sembahyang fardu maghrib, kasar. Ada? Ada? Main maghrib kasar, serakaat setengah. Apa dah ni? Jangan. Ada sembahyang maghrib kasar, you 2 rakaat. Kata, hak 4 lah jadi 2. Kalau 3 tak jadi 2. Dah jadi berapa? Serakaat setengah. Ada orang maghrib dia kasar, dia buat 2 rakaat. Isyak dia kasar, dia buat 2 rakaat. Ada. Ada. Kata, kalau isyak ialah kasarnya 2 rakaat. Kalau maghrib kasarnya 1 rakaat setengah. Bengong pula jadinya. Allah, siapa gitu lalu dak reti. Kasar ni semayang hak 4 rakaat. Kasar ni semayang hak 4 rakaat baru boleh buat kasar. Semayang 2 rakaat tak boleh kasar. Subuh, subuh tak panggil kasar. Subuh dipanggil tamam. Subuh dipanggil tamam, sempurna. 2 rakaat tu kan tamam, bukan panggil kasar. Sebab dia semayang hak sempurna. Kasar ni semayang dipendekkan. Subuh bukan semayang dipendekkan. Itu semayang tamam. Kasar ni 4 rakaat tu. Ni kena niat kasar. Dalam takbir ihram. Kerana wajib padanya pada sembahyang kasar, niat kasar. Niat kasar dalam takbir ihram. Kena niat jamak macam mana pula? Dia cerita sini hak wajibnya niat kasar je. Niat jamak, jamak takdim. Jamak takhir. Niatnya dah hak wajibnya niat kasar je. Niat jamak tak sebut. Panjang kita ni. Tinggal tergantung gitu. Kita ni nak martabat yang ketiga, kita faham molek dah tu. Hak sembahyang fardu, qasa, ta'arruf, ta'ayyun. Tu hak sembahyang fardu. Hak ni cerita bab sembahyang lah. Kalau kita cerita bab puasa lain. Bab puasa, kalau puasa fardu, qasa dan ta'ayyun juga. Ta'arruf sunat. Kalau puasa Ramadan, puasa fardu. Kalau puasa kafarah, puasa fardu. Kalau puasa nazar, puasa fardu. Yang wajib dan niat, qasa dan ta'ayyun. Ta'arruf sunat. Mana qasa dan ta'ayyun? Nawaitu sauma Ramadan. Biasa tak dengar gitu. Nawaitu sauma Ramadan. Yang kita duk niat, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi Ramadan. Hazihi sanah lillahi ta'ala. Hak baki-baki tu sunat belaka. Hak wajibnya, nawaitu sauma Ramadan. Nawaitu sauma qasad. Ramadan ta'ayyun. Nawaitu sauma Ramadan. Nawaitu sauma fardi Ramadan. Sebut fardu, sunat, ta'arruf tu. Ada ni. Kita tinggal gantung dulu hak martabat yang keempat tu. Kita cerita martabat yang ketiga. Tak apalah, hari ni insya-Allah boleh selesai lah martabat yang keempat tu. Biar duduk, biar berehat dulu tu. Kita balik kepada martabat yang ketiga. Martabat yang ketiga, kita ni semayang fardu, qasa, ta'arruf, ta'ayyun. Kita nak pergi pula kalau puasa fardu, qasa dan ta'ayyun juga. Mana kalau niat? Boleh kau harap lah dah. Kita faham dah.
Nawaitu dah kan dah. Nawaitu fadl wudu'i. Nawaitu tu kita boleh tahu dah. Tak ambil orang Arab. Ini cerita sekali ni. Qasa, ta'arruk, ta'ayun. Ta'arruk sunat. Situ. Kita ta'arruk semayang fardu, itu wajib. Ta'arruk puasa fardu, sunat. Hak wajibnya nawaitu sauma Ramadan. Itu wajib. Nawaitu sauma fardu Ramadan. Sebut fardu sunat. Sebutlah. Sebutlah. Sunat sebut. Cuma cerita hukumnya hak wajib qasa dan ta'ayyun. Nawaitu sauma Ramadan. Saja aku puasa Ramadan. Saja aku puasa kafarah. Saja aku puasa nazar. Saja aku puasa istisqa, minta hujan apabila diarah oleh kerajaan. Nak semayang sunat istisqa, sunat minta hujan kerana kemarau contohnya. Kerajaan raja arahkan rakyat semuanya berpuasa 3 hari sebelum keluar ke padang. Hari yang keempat dalam keadaan berpuasa juga, barulah keluar ke padang. Bila kerajaan arahkan puasa tu kena puasa belaka rakyat, puasa tu jatuh hukum fardu, maka kena niat saja aku puasa istisqa, minta hujan. Ada ni. Ta'arrukkan, datangkan niat fardu sunat. Ada ni. Dia beza dengan sembahyang fardu, qasa, ta'arruk, ta'ayyun. Usolli fardhu zuhri. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Saja aku puasa fardu Ramadan. Letak niat fardu sunat. Kan eh? Ada. Hak sebut tadi tu nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Hak baki-baki tu sunat. Saja aku puasa esok hari. Nawaitu sauma ghadin. Ghadin tu esok hari lah. Sebut esok hari sunat. Sebab kita niat tu belah malam. Yelah, walaupun niat tu belah malam, bukan puasa tu malam, esok hari lah. Jadi niat esok hari tu sunat. Daripada menunaikan fardu, menunaikan ada tunai bukan qada. Fardu niat tunai sunat, niat fardu sunat. Hadhihi sanah, ini tahun sunat. Lillahi ta'ala sunat. Tu sunat belaka tu. Hak wajibnya nawaitu sauma Ramadan. Saja aku puasa Ramadan. Mana apa? Qasa dan ta'ayyun. Qasa aku nak puasa, ta'ayyun nyatakan puasa apa? Ramadan, kafarah, nazar, istisqa. Gitu. Hak wajibnya qasa dan ta'ayyun. Ta'arruk niat fardu sunat jua. Kan eh? Jadi hak semayang fardu dengan puasa fardu ni, puasa fardu kurang satu ta'arruk. Kalau kita qasa dan ta'ayyun, kalau hak semayang wajib 2 tu semayang sunat yang berwaktu bersebab. Kan sunat berwaktu kan? Isra', duha, qasa dan ta'ayyun. Semayang sunat bersebab. Gerhana matahari, gerhana bulan tu bersebab. Qasa dan ta'ayyun.
Lepas tu kalau puasa hak berwaktu bersebab, puasa berwaktu mana pula? Isnin, Khamis, 6 Syawal. Banyak waktu tu. Arafah, hari cerah, hari gelap. Tu berwaktu belaka tu. Hak bersebab istisqa, kerana kemarau. Jadi kalaulah puasa fardu qasa dan ta'ayyun kurang satu daripada sembahyang fardu hak ta'arud tu wajib. Kemudian qasa dan ta'ayyun ni kalau hak sembahyang kok sembahyang sunat berwaktu bersebab qasa dan ta'ayyun. Tiba-tiba puasa qasa dan ta'ayyun ni puasa fardu. Kalau puasa sunat pula qasa saja. Dia gitu. Qasa saja. Aku nak puasa esok. Niat esok tu pun sunat. Wajib sebutlah niat qasa saja. Jadi Isnin, jadi Khamis, jadi 6 Syawal, jadi Arafah, jadi Rejab, jadi Syakban. Aku nak puasa. Aku sebut esok hari pun sunat. Ada ya. Nak puasa niat pukul berapa? Niat pukul 5 pagi. Dan niat puasa kita nak puasa pukul 5 pagi ke? Ada ya lah. Tak sebutlah esok tu. Dia memang esok. Ke kita niat puasa, ni puasa kami ni, kita niat tu pukul 5 pagi lepas makan sahur. Aku nak puasa, kena kata esok atau tidak, kena puasa dari pukul 5. Dah, subuh baru puasa. Lepas tu niat esok tu sunat je. Aku nak puasa lah. Ni nak cerita hak wajib. Faham ni, kita cerita hak wajib ni. Macam sebut tadi lah. Hak wajibnya nawaitu saumah Ramadan. Capuk sunatnya nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi Ramadan hazihi sana lillahi ta'ala. Hak tu capuk hak sunat. Dan ni sekarang ni hak puasa sunat ni nak cerita hak wajib dulu. Qasa sahaja aku nak puasa. Kalau kata niat sebelum tidur pukul 10 malam. Aku nak puasa. Allah, salah niat dah pukul 10. Kena puasa dari pukul 10 dah lah. Gitu. Esok lah jawapan dia. Jadi niat esok tu sunat. Hak wajibnya qasa juga aku nak puasa. Niat aku nak puasa tu niat pukul 5 ke, niat pukul 6 ke, niat pukul 7 ke, niat pukul 8 ke, selagi belum gelincir matahari. Sebab ini puasa sunat. Boleh niat walaupun 11 pagi. Aku nak puasa. Dah. Nah, tu hak wajibnya. Hak wajib dalam niat. Mana dah cerita wajib dulu biar kita nak faham mana hak wajib, hak mana hak sunat. Dia duduk kat tu. Jadi hak wajib dalam puasa sunat ni qasa jua. Aku nak puasa. Lepas tu hak comelnya kita niat saja aku puasa saja puasa hari sunat hari Khamis kerana Allah. Saja puasa esok hari sunat hari Isnin kerana Allah. Tu. Lepas tu hak capung hak sunat. Hak wajibnya qasa saja. Lepas tu hak wajib. Lepas tu niat perabi hak sunat lah. Kita nak belajar sekarang ni mana wajib, mana sunat. Pandai ni. Tak tahu niat apa kita nak tinggal sunat. Jangan tinggal sunat tu tapi biar kita tahu hukum. Kalau kita niat panjang-panjang tu macam tadi. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi Ramadan hazihi sana lillahi ta'ala. Panjangnya niat. Mana wajib, mana sunat? Wajib qasa dengan ta'ayyun je. Nawaitu sauma Ramadan. Dua tu wajibnya. Qasa dan ta'ayyun. Tahu gitu. Kan kita ni kan, biar apa-apa pengkak boleh membezakan. Mana hak wajib, mana hak sunat. Ini baru dulu kita ngaji fardu ain pekah. Siapa tahan kita amal, hak sunat janganlah tinggal. Buatlah sunat tu. Cuma kita tahu hukum, hak wajib kodoning, hak ni sunat. Biar duk gitu.
Jangan niat panjang. Tok, niat panjang gitu tu panjang tu. Kita nak pendek sikit boleh tak tok? Mana boleh wajib belaka. Dah lah. Dah ajar ke cucu. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi Ramadan hazihi sanah lillahi ta'ala. Budak ni kata dah tok pendek-pendek sudah lah. Mana ada pendek-pendek? Hak tu lah. Tok budak reti juga. Hak tu hak panjang-panjang siapa nak sunat. Apa panjang tak ambo? Biar pendek-pendek. Kalau pendek ambil wajib sudah lah. Hak wajib kau dah mana? Nawaitu sawma Ramadan. Hak tu kita nak pendek je anak cucu kata. Mana dia lah. Ni takut kita dah reti dah tahu beza mana wajib mana sunat ni. Yelah kadang-kadang ada orang dia tak buat panjang-panjang. Dia berasa macam bukan tak mau buat sunat. Tapi dia niat ni payah. Niat ni payah. Macam niat semayang lah. Kalau hak payah tu kita nak ajar dia. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah. Menghadap kiblat sunat buat niat saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah. Pening kawan tu. Haknya ni payah nak niat. Mu payah niat. Mu niat kosok ta'arud ta'yun dengan niat makmum sudahlah. Saja aku semayang fardu zuhur. Dah 4 rakaat tu dah mau payah sangat, tak apalah tu sunat. Dah niat tunai. Niat tunai pun sunat. Niat kerana Allah pun sunat. Niat menghadap kiblat hukumnya sunat. Kalau mu mudah dapat niat, mu niat cepat habis tengok sunat tu. Tapi kalau mu jenis payah nak niat, mu ambil wajib sudahlah kalau payah sangat kau. Pada ni. Macam juga kita ajar niat puasa. Ajar panjang tu. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhu marhazisan lillahi ta'ala. Nampak payah. Mu ambil nawaitu sawma Ramadan sudah. Saja ku puasa Ramadan dah kat tu sudah. Tapi kita nak ajar gitu tu, kita kena tahu beza. Hak mana hak wajib, hak mana hak sunat. Sekarang ni kita ajar hak wajib hak mana. Lepas tu kita cerita pula sunat dia. Jadi kalau puasa tu sunat, hak wajibnya kosok jua. Sebut kata sunat kami, sunat. Sebut kata sunat Isnin, hukumnya sunat. Sebut kata sunat Syawal, hukumnya sunat. Ada ni. Atau masuk puasa istisqa. Puasa istisqa, hak kata wajib kalau diarah oleh kerajaan, oleh raja. Kalau raja hanya arahkan pada tarikh sekian-sekian, rakyat sekalian keluar padang, kita semayang sunat istisqa. Mana hak nak puasa tu digalakkan berpuasa. Mana tidak ada arahan pada ni. Hak nak puasa digalakkan berpuasa. Jadi puasa tu jatuh hukum sunat saja. Bila puasa istisqa jatuh sunat sahaja sebab raja tidak perintah rakyat berpuasa, maka dah niatnya kosok sajalah. Tak sebut istisqa pun tak apa dah. Sebab dia sunat. Tapi kalau raja, rakyat ke semua mesti berpuasa belaka. Maka puasa jatuh hukum wajib. Bila puasa tu jatuh hukum wajib dan niat kena sebut, ta'ayyunkan, nyatakan istisqa. Kalau raja tidak arah, istisqa jatuh hukum sunat. Macam puasa kat Isnin kami juga. Kosok saja. Dia gitu. Hak wajib. Tapi comelnya, saja aku puasa esok hari, sunat istisqa kerana Allah. Itu capur tengok sunat. Ada ni. Jadi puasa sunat tak wajib ta'ayyun, tak wajib sebut nama. Ini pandangan muktamad. Ini pandangan muktamad. Adapun pandangan da'if, dia kata puasa sunat kena sebut buat nama. Wajib sebut nama. Wajib sebut Khamis, wajib sebut Isnin, wajib sebut 6 Syawal, wajib sebut Rajab, wajib sebut Syakban. Wajib. Ta'ayyunkan, nyatakan nama puasa sunat tu wajib. Tu pandangan da'if. Pandangan muktamad dah ada. Hak wajib ta'ayyun, hak wajib sebut nama. Puasa tu puasa apa? Puasa fardu jua. Ramadan, kafarah, nazar, istisqa yang diarah oleh raja. Pada ni. Tapi pandangan kata puasa sunat kena sebut nama juga, bukan hanya puasa fardu sahaja. Tapi pandangan muktamad dah puasa sunat tak wajib ta'ayyunkan, tak wajib nyatakan nama.
Faham dah situ? Ha? Jadi atas pandangan muktamad puasa sunat, puasa Isnin, Khamis, nang Syawal, tak sebut nama pun jadi Isnin, jadi Khamis, jadi nang Syawal walaupun tak sebut nama. Hak wajib sebut namanya puasa fardu juga. Jadi puasa sunat tak wajib sebut nama, asalkan hari Khamis tu puasa, jadi puasa Khamis. Hari Isnin tu puasa, jadi puasa Isnin. Bulan Rejab tu puasa, jadi puasa Rejab. Bulan Syaban tu puasa, jadi puasa Syaban. Bulan Rejab tu pula jatuh hari Khamis, jadi Khamis dan Rejab. Bulan Syaban pula jatuh Khamis, jadi Khamis dan Syaban. Dia jadi sendiri je hak puasa sunat ni. Dia sebut nama pun tak apa, tapi sebut lagi bagus tu sunat sebut. Tak wajib sebut. Dia jadi Khamis, jadi Isnin, jadi nang Syawal, jadi Rejab, jadi Syaban dengan sendiri. Itu pandangan muktamad. Apabila tak wajib ta'ayyunkan nama, tapi kalau puasa fardu wajib ta'ayyunkan nama, maka atas pandangan ni lah, puasa sunat boleh pergi masuk dalam puasa qada, puasa fardu. Faham tak ni? Puasa fardu wajib, puasa nang Syawal sunat, puasa Isnin sunat, puasa Khamis sunat, puasa Rejab sunat, puasa Syaban sunat. Tapi wajib tak sebut nama nang Syawal? Tak wajib. Maka dia boleh tumpang dalam puasa qada. Sebab apa? Sebab dia nama tak payah sebut. Bila nama dia sebut, dia boleh tumpang atas puasa qada. Itu pandangan muktamad. Pandangan tak tak. Puasa sunat wajib sebut nama juga. Tak boleh hipung. Hipung tak sah kedua-dua. Itu pandangan tak kena faham situ. Faham puca. Sebab apa ada orang ngajar, kalau kita nak pergi pada poin kau, boleh tak puasa qada himpun dengan puasa nang? Nak poin dia. Boleh tak puasa qada himpun dengan puasa nang Syawal? Ada orang ngajar kata boleh, ada orang ngajar kata tak boleh, pening jadinya. Pandangan muktamad boleh himpun. Sebab puasa nang Syawal tak wajib ta'ayyunkan nama nang Syawal tu. Tak wajib ta'ayyunkan. Dia jadi nang Syawal lah. Kita qada Ramadan tapi bulan Syawal, jadi nang Syawal. Tak wajib sebut. Tapi kita sebutlah saja ku puasa kerana qada Ramadan dan nang Syawal. Sebutlah nang Syawal tu. Faham tak ni? Tapi pandangan satu laginya, puasa nang wajib kena ta'ayyunkan nama nang Syawal tu. Kalau kena ta'ayyun sendiri, kena mana kalau kita kata kena ada hak nama sendiri, dah puasa qada nama sendiri. Puasa sunat nang Syawal dia nama sendiri. Tak boleh nak pergi mari dah dua tu. Masuk dua tu, tak sah ke dua-dua termasuk puasa qada. Itu pandangan dhaif, bukan pandangan muktamad. Lepas tu macam mana kita hanya boleh cerita, boleh himpun. Tapi afdalnya asing-asingkan. Afdalnya asing-asingkan. Walaupun pandangan muktamad kata boleh sah, tapi pandangan dhaif kata batal kedua-dua, sedap ke bunyi. Seeloknya kita asingkan. Kalau asingkan tak jadi buat, kita himpunkan. Gitu je lah. Dan kalau orang tu memang rajin puasa, asingkanlah. Kalau orang tu malas puasa, kapuh je lah, himpunglah dua-dua tu. Cuma teroyaknya harus himpung. Pandangan muktamad. Tapi pandangan dhaif kata tak boleh himpung puasa qada dengan puasa nang Syawal, puasa qada dengan puasa Isnin, puasa qada dengan puasa Khamis, puasa qada dengan puasa Rejab, Syaban, tak boleh himpung. Itu pandangan dhaif. Tapi walaupun pandangan tu lemah, tapi kalau himpung dia kata batal. Kalau kata makruh tak apa. Kalau kata batal puasa sunat saja, puasa qada tak batal, ringan sikit. Ni batal kedua-dua. Pada ni. Jadi kalau kita tu rajin puasa, tak usah duduk kapuh lah, tak usah duduk himpung lah. Tapi kalau kita malas puasa, kita himpung lah. Gitu. Nak himpung. Dah qada sajalah dulu. Pergi qada.
apa? Dah rugi dia hak wajib ni. Hak wajib tak rugi apanya. Yelah kapuh haru. Tapi ada pandang kata batal kedua-dua. Kasar bunyi tu. Lepas tu kata haru himpung. Tetapi afdal asingkan. Gitu je lah. Faham tak ni? Tapi satu pandangan kata haru himpung. Satu pandangan kata tak boleh himpung. Mari mana? Mari daripada puasa sunat wajib tak ta'ayun. Pandangan muktamad tak. Hak wajib ta'ayun puasa fardu je. Puasa sunat tak wajib ta'ayun. Kalau gitu boleh masuk sekali lah dua-dua. Pandangan dhaif kata puasa fardu pun kena ta'ayun, kena sebut nama. Puasa 6 Syawal pun kena bubuh nama, baru sah 6 Syawal. Kalau sama-sama kena ada nama gitu, tak boleh himpung lah. Faham tak ni? Boleh tak kita nak himpung ni semayang qada dengan semayang qada dengan semayang isyraq? Tak boleh. Nak himpung semayang qada dengan semayang duha? Tak boleh. Pada wajib ta'ayun belaka tu kan? Puasa qada wajib ta'ayun. Ta'aruf wajib lah. Ta'ayun wajib. Faham tak ni? Ta'ayun nama qada subuh. Qada zuhur. Tu ta'ayun. Niat qada sunat. Sebab niat semayang, niat tunai, niat qada, hukumnya sunat je. Kita semayang tunai, niat tunai, sunat. Kita semayang qada, niat qada, sunat. Faham tak ni? Jangan duk tanya pula. Dah kata niat? Ni. Surah imam tu lah. Sunat. Kau tak niat? Sunat. Tak apa dah. Sunat. Fahamlah sunat ni. Tak niat rugi. Gitu. Sunat. Dah kalau yelah ustaz dah kalau sunat, kalau tak buat mana? Sunat. Tapi orang tua ni dia payuh. Tak apalah nak buat. Sunat. Yelah sunat-sunat lah. Kalau tak buat boleh ke? Payuh. Kalau sebut kata sunat, faham lah. Buat boleh pahala, tinggal tak dosa. Itu sunat. Dia nak kena jawab juga. Tak apalah, tinggal muka sunat je kan. Dia suruh jawab gitu. Jadi, kita niat semayang tu tunai. Niat tunai sunat. Semayang tu qada, niat qada sunat. Ta'ayun tu wajib. Ta'aruf wajib lah ta'aruf tu. Sebab semayang qada tu fardu. Ta'ayun subuh, zuhur. Lepas tu semayang isyraq wajib ta'ayun juga. Sebab dia ada waktu. Semayang duha wajib ta'ayun juga. Lepas tu mana boleh himpung dua semayang tu. Sebab hak qada wajib ta'ayun, hak isyraq duha pun wajib ta'ayun. Tak dihimpung. Gitu. Hak tu semayang sahih lah tak dihimpung. Hak puasa. Hak puasa pandangan muktamad, puasa sunat kosok saja hak wajib dalam niat. Ta'ayunnya sunat juga. Sebut nama Syawal pun sunat. Sebut nama Isnin Khamis pun sunat. Sebut nama Rejab Syaban pun sunat. Maka boleh himpun dengan puasa qada. Itu gitu. Tapi pandangan dhaif kata, puasa sunat ada nama juga. Kena sebut 6 Syawal baru sah. Kena sebut Isnin Khamis baru sah. Kena sebut Rejab Syaban baru sah. Kalau kena ada nama sendiri, qada pun kena ada nama sendiri, tak boleh nak qasi lah. Dah ada nama masing-masing kan? Dia tak ada qasi lah. Tak boleh himpung lah. Ada pun pandangan muktamad, puasa qada je wajib sebut. Sebut nama. Puasa sunat tak wajib sebut nama. Puasa sunat boleh qasi, himpung dengan puasa qada. Gitu je. Itu pandangan yang muktamad. Dia pergi kepada niat tu. Puasa sunat wajib tak ta'ayun. Pandangan muktamad, puasa sunat qasaq saja. Hak wajibnya. Ta'ayun kan sunat sahaja. Hak wajib ta'ayun puasa fardu. Ta'ayun wajib. Tapi ta'aruf niatkan fardu Ramadan, niat fardu hukumnya sunat jua. Mana? Bukan gitu biasanya timbul. Boleh tak puasa qada ni bulan Rejab ni nak himpun dengan sunat bulan Rejab. Kaki bulan Syaban pula nak himpun dengan bulan Syaban. Pandangan muktamad boleh himpung. Sebab niat Rejab tu sunat juga. Tak wajib ta'ayunkan nama Rejab.
ta'ayyunkan nama Syaban tak wajib. Maka atas pandangan tu bolehlah qada dan sunat Rejab. Qada dan sunat Syaban. Dah, kita niat saja ke puasa Ramadan jadi dah. Yelah, kita sebut qada Ramadan tu sunat je sebut qada tu. Saja aku puasa Ramadan dan Rejab. Saja aku puasa Ramadan dan kami. Gitu je lah. Dah. Dah Ramadan sebut qada ke tak? Dan ni bulan apa ni? Bulan Rejab. Qada lah ke kata tunai pula ada bulan Rejab ni. Tak lain ada. Kita fardu Ramadan je. Tinggal Ramadan lah tu. Tinggal Ramadan lah tu. Oh iyalah. Orang puan tak boleh puasa hid dan nifas ni Ramadan lah. Ramadan lah. Yelah, kita tinggal ni Ramadan. Hak wajibnya Ramadan. Jadi sekarang ni kita puasa Ramadan bulan Syawal. Makna puasa tu qada lah. Yelah, sebut qada sunat sahaja. Sebut tunai pun saja ku puasa fardu Ramadan tunai. Sebut tunai sunat je di bulan Ramadan. Bila habis bulan Ramadan masuk bulan Syawal, kita pun saja aku puasa Ramadan qada. Sebut qada sunat juga. Dan bila kita puasa Ramadan bulan Syawal, bila kita puasa Ramadan bulan Rejab, tunai ke qada? Qada lah, tu kata. Sebut qada sunat juga. Tidak. Kita puasa kalau bulan Ramadan kita sebut tunai sunat. Hak wajibnya qasar dan ta'ayyun. Saja aku puasa Ramadan. Tunai. Sebut tunai tu sunat. Dah. Kemudian kita puasa Ramadan di bulan Rejab. Puasa tu tunai ke qada? Mestilah qada. Kita nak ni wajib nak niat qada? Tak wajib. Hukumnya sunat juga. Niatlah qada tu. Saja aku puasa, ni saja aku puasa fardu Ramadan qada kerana Allah. Saja aku puasa esok hari fardu Ramadan qada kerana Allah. Tu capun ngok sunat. Tapi niat fardu pun sunat, niat qada pun sunat. Hak wajibnya qasar dan ta'ayyun. Saja aku puasa dipanggil qasar, ta'ayyun nyatakan. Fardu apa kita puasa ni? Ramadan. Fardu apa ni? Nazar. Sebab kita nazar tu. Kalau dapat ni wajib atas aku puasa satu hari. Kita berniat saja aku puasa nazar. Kalau kata puasa kafarah. Makna bersetubuh sehari bulan Ramadan, kafarah 60 hari turut-turut. Saja aku puasa kafarah. Kafarah ni banyak ni. Kafarah bersetubuh, kafarah zihar ni banyak. Sebut kafarah cukup lah. Tak payah nyatakan kafarah jenis apa. Tapi bila sebut kafarah tu, sebab dia panggil ta'ayyun. Kalau kafarah tu kan fardu kan, wajib. Ada ni. Jadi kalau kita nak niatkan penuh lah, kita kata saja aku puasa fardu Ramadan, saja puasa esok hari fardu Ramadan qada dan puasa sunat Rejab kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang pula duk menung di ni di atas kursi. Berapa tu duk menung lama? Niat. Apa panjang niat ni? Niat apa? Nak puasa esok hari qada Ramadan, nak capur dengan hak Rejab, jatuh pula hari Khamis pula dah. Menung situ. Jangan duk ganggau je mai jauh. Perambak mai jauh. Sebut Khamis lagi. Jadi kalau semayang fardu qasar taruk ta'ayyun, puasa fardu qasar dan ta'ayyun. Semayang sunat berwaktu bersebab qasar dan ta'ayyun.
Puasa sunat berwaktu bersebab kosok jua. Dia gitu. Tapi kita boleh pergi faham kot tu hok himpung antara puasa qada dengan puasa sunat. Maknanya kalau atas pandangan muktamad, puasa nazar boleh himpun dengan puasa sunat. Puasa kafarah boleh himpun dengan puasa sunat. Atas pandangan tak boleh. Sebab puasa sunat dia wajib ta'ayyun, kena sebut nama juga. Kan? Ni kita nak perabi hak martabat yang ketiga bagi sembahyang, hak sembahyang fardu kita gi selit sekali dengan puasa fardu. Baru kita masuk kepada hak martabat yang keempat. Masa pula separuh masa dah. Setengah masa dah kita ni. 48 minit dah. Hak sambung hak minggu lepas. Dah minggu ni banyak tergantung soalan tadi tu. Banyak tergantung hak soalan. Jadi martabat yang keempat ni dia ada 4 juzuk niat. Qasa, ta'aruk, ta'ayyun. Saja aku sembahyang fardu Jumaat. Saja aku sembahyang fardu Jumaat. Kemudian kalau sembahyang kasar tu, saja aku sembahyang fardu Zuhur. Saja aku sembahyang fardu Asar. Saja aku sembahyang fardu Isya. Lepas tu kena tambah sekali lagi kasar kita akan cerita tu. Hak tiga ni tetap dah. Qasa, ta'aruk, ta'ayyun. Saja aku sembahyang fardu Jumaat. Kena tambah ni imam ataupun makmum. Saja aku sembahyang fardu Zuhur, kena tambah kasar. Saja aku sembahyang fardu Asar, tambah kasar. Saja aku sembahyang fardu Isya, tambah kasar. Dia jadi ada 4 juzuk. Duduk di martabat yang keempat. Ada ni. Jadi martabat keempat ni tambah satu lagi, ta'ayyun nafsah. Artinya menentukan dirinya imam ataupun makmum. Semayang mana ni ada 4 juzuk dalam niat hak martabat yang keempat ni, iaitu semayang Jumaat. Iaitu semayang Jumaat. Dia mari satu contoh je. Dia martabat yang keempat ni sembahyang yang syarat sahnya berjamaah. Ada kena ikut tu. Martabat yang keempat ni kenapa wajib kena menentukan diri tu imam bila menjadi imam, menentukan diri tu makmum apabila dia menjadi makmum. Bagi sembahyang yang syarat sahnya berjamaah. Dengar ikut tu. Adapun kita sembahyang Zuhur, adakah sembahyang Zuhur tu syarat sah dia berjamaah? Tak, fadilah. Adapun Jumaat, Jumaat syarat sah dia adalah berjamaah. Sembahyang tu wajib, Zuhur wajib, sembahyang Jumaat wajib. Tapi sembahyang Zuhur adakah syarat sahnya berjamaah? Tak. Adapun Jumaat syarat sahnya berjamaah. Dia banyak syarat lah nak sah Jumaat ni. Syarat sahnya dalam waktu, syarat sah ni 40 orang. Dia ada banyak syarat lah pula situnya. Nak syarat sah Jumaat ni ada 6. Didirikan Jumaat di bangunan yang tetap, bukan khemah-khemah. Pada ni dia ada 6 syarat untuk sah Jumaat. Dia ada 6 syarat, di antaranya 40 orang. Tapi kita nak ambilnya salah satu daripada syarat sah Jumaat ialah berjamaah. Kalau syarat sahnya berjamaah, kalau tak niat sebagai imam, jatuh seorang diri. Kalau jadi makmum, tak niat sebagai makmum, jadi seorang diri. Syarat sahnya berjamaah. Kena niat imam. Kena niatlah makmum. Wajib kena menentukan diri sebagai imam ataupun makmum. Sebab Jumaat syarat sahnya adalah berjamaah. Tanpa niat imam, tanpa niat makmum dalam takbir, kita tak nak panggil sembahyang berjamaah. Tiba-tiba Jumaat syarat sahnya berjamaah. Bila Jumaat syarat sah dia berjamaah, maka wajiblah niat imam, wajiblah niat makmum. Adapun sembahyang Zuhur
Bukan syarat sah berjamaah. Fadilah je. Maka niat imam, niat makmum tak jadi wajib. Kita akan cerita pula kedudukan niat imam makmum sembahyang zuhur, kita akan cerita semula. Tapi nak ceritanya, oleh kerana zuhur tu syarat sahnya bukan berjemaah, maka niat imam, niat makmum hukumnya tak wajib. Adapun Jumaat, kenapa? Kerana Jumaat syarat sahnya adalah berjamaah. Maka wajiblah imam meniatkan dirinya imam, saja aku sembahyang fardu Jumaat, imam saja aku sembahyang fardu Jumaat, makmum. Jadi berapa bahagian niat dia? Jadi 4. Kosok, ta'arud, ta'ayyum, tetap dah. Saja aku sembahyang fardu Jumaat. Tambah lagi satu yang keempat, niat imam ataupun niat makmum. Jadi 4 juzuk. Ini duduk martabak yang keempat. Kena. Kemudian hak sembahyang yang syarat sah dia berjemaah ni, sembahyang yang syarat sah dia berjemaah ni bukan hanya sembahyang Jumaat sahaja. Minggu lepas cerita apa tu? Sembahyang ulang. Minggu lepas sebut sembahyang ulang. Cuma minggu lepas sebut sembahyang ulang ni, yang mana sembahyang kali yang kedua jatuh hukum sunat. Tetapi wajib juga ta'aruf. Kena niat, saja aku sembahyang fardu zuhur. Walaha zuhur kita sembahyang dah sekali. Kemudian kita sembahyang kali yang kedua. Jadi sembahyang kali kedua tu jatuh hukum sunat. Tetapi walaupun jatuh hukum sunat, dalam niat wajib ta'aruf, wajib niatkan fardu. Ada ni. Sebagaimana sepakat ulama wajib berdiri. Dia berdiri ni, kan kita maklumkan berdiri menjadi rukun pada sembahyang fardu jua. Adapun sembahyang sunat, berdiri tidak menjadi rukun. Kita maklum tu kan. Berdiri menjadi rukun pada sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunat, berdiri tidak menjadi rukun. Tiba-tiba sembahyang ulang tu, sembahyang kali kedua jatuh hukum sunat. Tetapi tetap wajib berdiri. Walaupun hukum dia, sembahyang ulang tu jatuh sunat. Tapi wajib berdiri. Kalau kita kuasa. Ni kalau kuasa lah. Kalau tak kuasa, macam sembahyang fardu biasa lah. Kalau tak kuasa, sembahyang duduk, sembahyang mengiring, sembahyang melentang. Bagi orang kuasa, sembahyang fardu berdiri rukun. Bagi orang kuasa sekalipun, sembahyang sunat berdiri tidak menjadi rukun. Jadi sembahyang ulang, sembahyang kali yang kedua jatuh hukum sunat, bukan itu fardu. Tetap wajib berdiri bagi orang yang kuasa, dan tetap dalam niat dia kena niat ta'aruf, kena sebut fardu zuhur. Walaupun sembahyang kedua tu jatuh hukum sunat sekalipun. Tu kita sebut minggu lepas. Kita nak sebut minggu ni sembahyang ulang disama dengan sembahyang Jumaat, wajib berjamaah. Situ. Jadi sekarang ni hak martabat yang keempat ni, hak tambah yang keempatnya adalah ta'ayyun nafsah. Kena menentukan akan dirinya tu, kena menentukan diri dia tu jadi imam ataupun jadi makmum. Kenapa wajib menentukan diri imam ataupun makmum? Sebab sembahyang tu syarat sahnya berjamaah. Kalau imam tak niat imam, dia jadi seorang diri. Kalau makmum tidak niat makmum, dia jadi seorang diri. Pandai ni. Kita masuk saf. Tiba-tiba kita tak berkenang dengan imam tu. Di sembahyang zuhur ni. Kita pun tak niat sebagai makmum. Walaupun kita berada di satu saf yang sama ramai-ramai dengan orang, kita dipanggil sembahyang seorang diri sebab kita tak niat makmum. Tapi zuhur tak apalah, sebab dia berjemaah bukan syarat sah untuk dapat fadilah. Jadi dia tak dapatlah fadilah berjemaah sebab dia tak niat sebagai makmum. Adapun Jumaat, dia syarat sah dia berjemaah. Pergi sembahyang Jumaat tak kenal yang kata imam tu. Lepas tu nak sembahyang Jumaat seorang lah. Jumaat syarat sahnya berjemaah.
Nak jadi berjemaah itulah imam wajib niat imam, makmum wajib niat makmum. Tetapi sembahyang yang seumpama Jumaat, syarat sahnya berjemaah bukan Jumaat saja, termasuk sembahyang ulang. Termasuk sembahyang ulang, dan satu laginya termasuk sembahyang jamak takdim kerana hujan. 3 sembahyang yang syarat sahnya adalah berjamaah. Ada ni. Ni cerita asal lah ni. Adapun kalau di nazar, apabila aku dapat satu perkara, wajib atas aku semayang berjemaah zuhur 1 kali. Tu kena niat lah berjemaah sebab di nazar nak sama jemaah. Tu hak datang kemudian tu sebab di nazar. Ni cerita hukum asal. Jumaat syarat sah dia berjemaah. Sembahyang ulang syarat sah dia berjemaah. Jamak takdim kerana hujan syarat sah dia berjemaah. Gimana? Kalau sembahyang Jumaat jelas nyatalah. Tapi dalam kitab kita ni hanya buat misal Jumaat sahaja. Dia agak tu sikit ni semayang jamak takdim kerana hujan, tak kata cerita semula. Kita cerita hak seumpama Jumaat ni semayang ulang. Kalau kita ulang semayang dah siap-siap, kemudian kita nak semayang kali yang kedua, seorang diri, haram serta tidak sah. Dia tidak ada mengulangi semayang fardu, tidak ada. Hak banyaknya sembahyang sunat. Semayang fardu tidak ada. Hari ni puasa rajin Lepas tu nak semayang subuh belum tu 2-3 kali nak semayang zuhur 2-3 kali Tak ada semayang 2-3 kali, sekali saja. Tidak ada ulang. Melainkan kali yang kedua tu dalam keadaan berjamaah. Jadi syaratnya adalah berjamaah. Maka dalam takbir wajib niat berjemaah lah. Kalau imam niat imam, kalau makmum niat makmum. Sebab syarat sah dia berjemaah. Ulang sembahyang kali yang kedua seorang diri, haram serta tidak sah. Ya, baik, haram serta tidak sah. Adapun sembahyang pertama dia tidak sah, tengok sudah semayang ada tak cicak di tapak kaki, itu bukan panggil semayang ulang. Nak ulang kerana tak ada lagi semayang pertama. Dia panggil ni semayang semula. No, bukan semayang ulang. Semayang ulang ni semayang pertama comel-comel dah. Semayang pula sebab nak dapatkan fadilat berjamaah. Ada ni. Adapun kalau semayang pertama tidak sah sebab tengok tak cicak ada di tapak kaki, itu bukan ulang, itu semayang semula. Ada ni. Ni orang keliru juga tu. Orang Ustaz kalau semayang kita tidak sah sebab dia tak cicak kaki. Semayang ulang? Bukan ulang. Nak ulang macam mana kamu belum semayang. Tadi semayang, belum semayang sebab tidak sah. Itu tak boleh ulang tu. Atau semayang semula jadi hukum macam asal lah. Berjemaah adalah fadilah. Hak ulang ni semayang comel-comel dah. Ulang ni lah syarat sahnya adalah berjamaah. Semayang pertama semayang seorang diri ke, semayang pertama semayang berjemaah ke, di situ ada 2 pandangan lah. Satu pandangan nak ulang, syaratnya semayang pertama seorang diri. Kalau semayang pertama tu sudah berjemaah, maka tak boleh nak ulang. Tak boleh nak ulang. Kalau semayang pertama tu sudah berjamaah. Ada ni. Betul? Tak ingat dia terlebih rakaat jadi 5 rakaat. Tak ingat, tak kata. Kemudian dia terlupa sujud sahwi.
Sujud sahwi ni wajib ke sunat? Dah sunat. Okey dah sembahyang ni. Dia 5 rakaat dengan lupa tak batal. Kalau sengaja tu kena gecek dah tu. Nyanyuk dah tu. Cek dah tu dah sengaja. Mana tu 5 rakaat? Rajin sikit hari ni. Tu demam tu kena cek takut dia demam dia jadi sasar tu. Dia apabila dia lupa sujud sahwi sunat. Ada ni. Lepas tu sembahyang tu sah. Dah sembahyang tu sah boleh ulang ke? Mana boleh ulang? Melainkan berjamaah. Ada sembahyang semula. Dok sujud sahwi belaka. Dah memang ada sujud sahwi. Kemudian dia sebenarnya kadang-kadang hak sembahyang semula tu dia pening sebenarnya. Pening kat mana? Dia sedar 5 rakaat dia ikut kat kelima. Hak tu dia pening orang panggil batal awak gitu. Hak ni hak nyakit ni. Imam naik kat kelima. Allah imam 4 rakaat cukup dia apa naik kat kelima. Dia naik juga. Hak tu sengaja tu batal. Hak turut tu masalah tu bab lain hak tu. Hak tu dia salah mula-mula. Nak cerah seumur tu kata orang puan tak boleh pegang kuasa cerah. Orang puan pegang kuasa cerah, tu lelaki dia tiap-tiap hari dia cerah. Tu lelaki tu nak bini seorang lagi ceram. Esok nak bini seorang lagi ceram. Cerah seumur. Lepas tu orang puan tak boleh pegang kuasa cerah. Nak cerah lalu dah. Dah tak imam 5 pun dia lupa, bukan dia sengaja. Kita tak bukan tak boleh turut, kita tak boleh turut. Kalau turut batal. Lepas tu kita tunggu dalam tasyahud akhir tu. Sampailah imam tu sesal kat kelima, di tasyahud akhir dia salam, kita pun beri salam. Dah bila dia lambat sangat, gua kat kelima tu panjang juga. Lepas tu kita pun berdoa lah sebelum salam tu, panjang-panjang sikit. Tu bak lain waktu tu. Biasa orang sembahyang semula ni dia salah dah buat. Dia ikut juga tu imam. Tu imam yang memang lupa, tak batal, dia tu sedar. Kita waswah kita tak pakai. Syok baru kita cerita. Jangan duk sebut waswah kau tak pakai waswah. Syok. Syok memanglah dia kena pakai hak yakin. Yakinnya 3. Apa pakai 3 lah. Kalau syok tu pakai hak yakin. Yakinnya 3. Tetapi kalaulah semata-mata kerana Tok Imam dah sujud sahwi, sembahyang tu sah, tidak boleh ulang kembali. Ulang kembali haram serta tidak sah. Jangan buat pandai-pandai gitu. Duduk masjid lama sangat, tapi tak reti orang panggil. Hak dah reti lagi je tadilah. Dia memang sedar cukup dah 4 rakaat. Biarlah tu imam kita kena ikut. Imam buat salah ikut buat apa? Tu bila tegur tu imam sunat aje. Sunat aje. Dak sunat je tegur. Tak apa, biar tu imam gajing. Tok Mila malah basa. Tok Imam pula, Tok Imam jenis dengar kata orang ni. Ada Tok Imam jenis payah-payah orang tegur, orang malah layan. Tak ada pasal tu. Orang jenis tak boleh orang tegur. Bila orang tak boleh tegur ni, orang kalau buat salah orang tak tegur, malah basa biar ke dia. Tak ada salah ke Tok Bila kau. Ada Tok Bila tengok duduk depan tu meluat dah. Jadi Tok Imam, akhlak Tok Imam tak ada. Jadi Tok Imam, akhlak Tok Imam tak ada. Orang duk cerita lah Tok Imam tu perangai dia gitu, rumah tangga dia begitu. Jadi uduh jadinya. Jadi uduh. Hak kita tak tahu ni iyalah. Hak orang tahu keadaan yang sebenar, tak apa selesa lah. Tak ada selesa. Kita ni tengok zahir je, solek comel depan orang. Tapi orang-orang hak rapat-rapat ni, kalau Tok bilang Tok Imam pula, dia rapat, dia tahu.
Tok Imam ni kalau tegur apa-apa payah dengar orang. Dia boleh Tok Imam buat salah sama dia tak tahu je. Apa nak tegur? Peseng dia payah dengar tegur orang-orang. Tegur tu sunat je. Kalau kita Tok Imam, apa yang nak tegur? Kita nilai semula. Apa makmum Tok Imam ni tu bila tegur aku ni? Ke perangai aku ni payah terima tegur orang-orang? Ha? Nilai kau tu. Jangan nak bawa ke Tok Bila. Sebab tegur tu sunat je. Bukan wajib. Ada mama tu memang tak mau tegur. Memang dia payah-payah bahasa dengan orang. Payah. Orang tegur tu orang berkenaan dah pun. Macam-macam alasan. Begitulah, beginilah nak pelepah diri. Ada peseng gitu. Jadi sampai masa buat lupa dalam semayang, Tok Bila pun malah tegur. Gitu ya. Tak nak marah. Sebab tegur tu pun sunat je. Bukan wajib. Dia tak ada ulang semayang. Kalau semayang tu sah, tak ada ulang. Hak ulang adalah dalam keadaan berjamaah. Sama dengan Jumaat. Jumaat syarat sahnya berjamaah. Semayang ulang kali yang kedua, syarat sahnya berjamaah. Maka wajib niat fardu. Sebab apa? Sebab syarat sahnya adalah berjamaah. Wajib niat imam, wajib niat makmum. Hak niat fardu tu memang hak tetap dah tu. Walaupun semayang ulang tu jatuh, hukum sunat sekalipun. Cuma bezanya semayang Jumaat syarat sah di berjemaah. Semayang ulang syarat sah di berjemaah. Yang ketiga semayang jamak takdim kerana hujan syarat sah di berjemaah. Kemudian berjemaah tu banyak lama mana berjemaah tu hak tak sama. Memang dalam takbir memang wajib niat imam. Dalam takbir memang wajib niat makmum. Ni kira hak wajib niat dalam takbir ni. Semayang Jumaat, semayang ulang, semayang jamak takdim kerana hujan, dalam takbir wajib niat imam ataupun wajib niat makmum. Kemudian syarat berjemaah tu lama mana? Barulah khilaf ulama. Barulah beza. Khilaf barulah beza antara wajib berjemaah semayang Jumaat, wajib berjemaah semayang ulang, wajib berjemaah jamak takdim kerana hujan. Dia jamak takdim kerana hujan ni jamak takdim sahaja. Jamak takhir tak ada. Tak ada ni. Kemudian yang bezanya lagi, jamak takdim kerana hujan ni tak lewat di rumah. Kena buat di bangunan yang asing daripada rumah kita. Mana di masjid, di surau, mana bukan di rumah kita. Adapun di rumah kita tak boleh. Dia kena buat di masjid, di surau. Hak jamak takdim kerana hujan. Kasar tidak ada. Jamak saja. Jamak takdim kerana hujan. Jamak takdim kerana hujan ni syaratnya ketika takbir zuhur tengah hujan. Ketika salam zuhur tengah hujan. Masa takbir Allahu Akbar hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hujan. Di tengah-tengah rakaat pertama ke kedua ketiga hujan berhenti sekejap, tak ada isu, tak ada masalah. Syaratnya masa takbir zuhur tu hujan. Kalau masa takbir tu Allahu Akbar tak hujan-hujan, tengah semayang hujan, niat kita nak jamak takdim, tak ada ni. Sebab kita jamak takdim niat dalam semayang zuhur, niat dalam semayang maghrib. Ada ni. Jadi sekarang ni dia niat jamak tidak semestinya dalam takbir. Pada ni kita pun semayang zuhur, dah hujan ni. Tengah-tengah semayang zuhur hujan, kita pun nak niat jamak takdim, tak boleh. Di syaratnya masa takbir zuhur tu dalam hujan. Ada ni. Salam zuhur dalam hujan. Kita pun bangun nak semayang asar segera ni. Masa daripada salam zuhur kepada takbir asar tu hujan.
Kita pun Allahu Akbar asar, hujan. Apa ya? Boleh ya? Sedang-sedang kita sembahyang asar, hujan berhenti, tak ada masalah. Ketika salam asar, hujan tak ada dah, tak ada masalah. Hujan, takbir zuhur, salam zuhur, antara salam zuhur dengan takbir asar dan takbir asar. Antara salam zuhur dan takbir asar ni sekejap je kan. Sebab antara sembahyang zuhur dengan sembahyang asar, kalau jamak takdim, wajib mualat. Kan gitu? Wajib segera ni. Tak boleh pisah lama. Jadi sekejap lah sininya. Kita naik berdiri. Kita pun Allahu Akbar. Sembahyang fardu asar. Hujan lagi. Tengah-tengah sembahyang fardu asar. Hujan berhenti sampai ke salam asar. Tak ada masalah. Ada ni. Jadi hak jamak takdim kerana hujan. Jamak takdim saja. Sembahyang zuhur. Tak berjemaah pun tak apa. Buat sembahyang zuhur tu waktu dia. Pandai ni. Tapi main zuhur tu dia berjemaah dah di masjid tu. Kalau kata zuhur tidak jemaah. Misal kita kata zuhur tak jemaah. Sebab dia tak kenal kata imam ada. Contoh. Lepas tu dia pakat dengan kawan dia. Kan nanti kita asar lepas tu imam bersalam. Kita berjemaah di belakang. Kita jamak takdim kerana hujan. Tak ada masalah lah. Dia hak zuhur tu tak ada isu lah. Sebab zuhur tu waktu dia. Ni nak semayang asar ni. Jamak takdim kerana hujan ni. Wajib berjemaah. Di masjid, di surau, bukan di rumah. Pada ni. Jadi bila semayang asar tu wajib berjemaah. Ataupun semayang isyak. Kalau jamak takdim dengan maghrib. Semayang isyak tu wajib berjemaah. Maka dalam takbir asar, dalam takbir isyak, saja aku semayang fardu asar, imam. Saja aku semayang fardu asar, makmum. Wajib niat berjemaah. Niat jamak takdim, kita niat dah dalam sembahyang zuhur, sembahyang pertama. Niat jamak takdim pula dalam takbir asar, sunat jua. Kita nak sebut sunat, sebut wajib je. Jadi dia pun niat, saja aku sembahyang fardu asar, imam. Saja aku sembahyang fardu asar, makmum. Jamak takdim ni. Jamak takdim niat ke tak? Niat dah dalam sembahyang zuhur tadi. Niat dah dalam sembahyang maghrib tadi. Jadi dalam takbir asar, niat jamak takdim, sunat saja. Dalam takbir isyak, niat jamak takdim sunat saja. Hak nak kena niatnya adalah imam ataupun makmum sebab dia jamak takdim kerana hujan. Adapun jamak musafir tu tidak syarat berjemaah. Jamak musafir seorang pun tak apa. Berjemaah fadilah. Itu jamak musafir. Ataupun jamak sakit. Tu bukan syarat berjemaah. Ni jamak takdim kerana hujan. Syarat sahnya berjamaah. Jamak takdim musafir, berjemaah fadilah. Jamak kerana sakit, berjemaah fadilah. Musafir sakit, jamak takdim boleh, jamak takhir boleh. Adapun jamak kerana hujan, satu saja jamak ada, jamak takdim. Jamak takhir tak ada. Sebab kita tak tahu waktu asal hujan ke tak. Nak takhir macam mana? Ada tu. Jamak takdim kerana hujan ni, 3 mazhab ni. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Kalau tak ada jamak ni mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi musafir pun tak ada jamak. Mazhab Hanafi ada saja jamaknya. Jamak kerana haji. Kalau mazhab Hanafi ni, kalau orang mengerjakan haji, boleh jamak walaupun orang tempatan Mekah, Madinah, Mekah sekalipun. Dia haji, boleh jamak. Walaupun orang Mekah. Dia jamak kerana haji. Bukan kerana musafir. Kita ni jamak kerana musafir, bukan kerana haji. Dia jamak musafir tidak ada mazhab Hanafi. Bukan kata jamak takdim kerana hujan. Lagilah, tak ada. Jadi jamak takdim kerana hujan ni mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki. Tetapi ilmu ni agak kurang diketahui. Saya pernah cerita kan, ada orang mengajar, ada budak muda tanya, Ustaz, kalau hujan boleh jamak takdim tau. Mana ada jamak takdim hujan? Musafir ada. Dia marah. Lama tu nak habis dah kuliah, adalah orang tua seorang tanya,
Ustaz nak tanya semula Ustaz hak budak tu tanya tadi tu. Jamak takdim kena hujang. Tak ada. Mana dia jamak takdim hujang-hujang dah jamak musafir ada. Dia tegah gitu. Tak ada. Sudah kuliah pun sudah berjemaah isyak. Sudah semai sunat, ayah pergi dekat ustaz. Ustaz jamak takdim kena hujang ada. Dalam kitab Matla'in pun ada. Senyap tak kata apa. Tak kata apa. Senyap tak kata apa. Betul balik pun tak. Minggu depan betul balik pun dah senyap je. Tapi tak kata apa. Bapak pakcik dia pun cakap cara bergaluh. Orang pun tak sedar sebab dia cakap seorang-seorang. Ustaz jamak takdim dalam kitab Matla'in ada. Orang tanya tu Ustaz sebab ada orang ngajar dah tempat ni jamak takdim kena hujang. Dia tanya tu nak sahih tu. Ustaz jawab kata tak ada. Tegah gitu pula. Tak sedap tu Ustaz Jangan jawab gitu. Kalau tak tahu jawab tak tahu. Sebab orang tahu dah surah tu. Sebab ada orang ngajar dah. Dah apa budak tu tanya? Dia was-was sebab pelik jamak takdim kena hujang ni. Dia nak sahih nah. Tak ada mati gitu. Kemudian ya haji nak tanya semula kalau aku disalah faham soalan. Tak ada. Mana ada jamak takdim kena hujang? Musafir ada lah. Lepas tu kalau tanya-tanya, minta maaf ni saya tak apa tahu ni. Dia banyak dah. Banyak dah. Dah cepat dah. Dah kena dah. Jangan gitu. Memang jamak takdim kena hujang ni kitab Wishahul Afrah ada. Dalam kitab kita Hidayatul Sibyan ni ada kedok. Ni Hidayatul Sibyan ni kecil ni kitab budak-budak je. Ada dah. Pada kitab Hidayatul Sibyan ni ada setajuk jamak kasar. Kita ada. Sebab kitab kita ni kitab budak je ni. Ada dalam kitab ni cerita bab jamak. Jamak musafir ada dalam kitab ni. Jamak musafir musad 22 ada cerita bab jamak. Jamak kasar dalam kitab kita. Jamak kasar dia. Ada syarat jamak apa semua syarat jamak takdim. Syarat jamak takhir. Kemudian cerita bab kasar. Tapi tak ada. Tak ada ni, tak ada jamak kena hujang tak ada. Tak ada. Ada dalam kitab kita ni. Habis cerita bab jamak tu pergi kepada mana hukum berjamaah. Itu ada hukum, tak ada cerita dalam ni. Ada cerita. Tapi dalam kitab Wishah ada dan kitab Matla'in Badri ada. Dan memang orang mengaji biasa dia tahu sangatlah bab jamak takdim kerana hujang. Cuma dia kena syaratnya berjemaah bagi semayang yang kedua tu lah. Semayang Zuhur waktu dia dah. Semayang Maghrib waktu dia dah. Hak masuk waktu orangnya semayang Asar dengan semayang Isyak. Syaratnya adalah berjemaah. Kita nak habis bab berjemaah ni. Sama-sama syaratnya berjemaah. Semayang Jumaat syaratnya berjemaah. Semayang ulang syaratnya berjemaah. Semayang jamak takdim kena hujang syaratnya berjemaah. Maka dalam takbir dia ada 4 juzuk. Qasa, ta'arruf, ta'ayyun dan niat imam ataupun niat makmum. Tu wajib dah niat. Kemudian selama manakah dia wajib berjemaah? Sampai ke salam ke? Kalau semayang Jumaat memada 1 rakaat. Memada 1 rakaat berjemaah. Apabila imam naik ke kedua, tiba-tiba dia berasa sakit perut contohnya. Nak ikut Datuk Imam ni sebab Datuk Imam ni lama, surah dia pun panjang. Dia pun niat mufarakah. Dah kata syarat sah berjemaah. Mana boleh niat mufarakah? Dia boleh dah 1 rakaat bersama dengan imam, boleh dah Jumaat. Mana betul Jumaat syarat sahnya berjemaah. Maka dalam takbir wajib niat imam ataupun wajib niat makmum. Tapi berjemaah ni sampai ke salam, tak wajib sampai ke salam. Boleh serakaat tak apa dah. Boleh dah Jumaat dianya. Sebab tu kalau orang dia mari lambat.
Di mari tu imam sudah rakaat yang kedua Jumaat. Dia pun ikut imam. Boleh serakaat, bolehlah Jumaat. Lepas imam wisalam, dia hanya perlu tambah satu rakaat dua. Semua tu seorang diri. Semua tu seorang diri. Dia rakaat dua, seorang diri. Rakaat pertama saja berjemaah. Boleh ke tak? Bolehlah sebab memanglah Jumaat syarat solat berjemaah. Tetapi hak wajib berjemaah satu rakaat. Ada berjemaah sampai ke salah, dah orang buat je. Yang wajibnya satu rakaat. Buat semangat ni tau. Baru tak ada api. Mereka ada suara tau. Suara tau. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.